Waktu tu interior design, kalau waktu tu kalau pinjaman PTPTN 2000 tu nak cukupkan 1 sen tu memang tak cukup. Memang mahal, kos architecture ni memang kos yang sangat tinggi. Saya pula, ayah memang bukan orang senang. Jadi saya start letak harga RM30 satu makeup. Weekend saya boleh dapat 3 kali makeup, dah dapat 100 sehari. Bagi saya waktu student tu, kita tak buat apa-apa dapat 100. Duit sendiri tu saya rasa macam, wah, benda ni boleh buat duit. Jadi daripada situ pergi pula ke lecturer tu panggil saya pergi make up penari-penari UiTM pula. Dalam satu bas ada dalam 30 orang student yang penari daripada UiTM Perak nak pergi ke UiTM Shah Alam untuk menari. Dalam bas tu saya seorang-seorang make up semua model tu. Mabuk saya dah tu. Sambil berjalan? Ya, sambil berjalan. Sebab nak kena sampai je terus dua show. Macam mana tu nak make up macam sendiri? Saya macam tu lah, saya pusing sikit. Pusing lah macam selagi boleh lah kan. Cantik tu nombor 2 lah. Yang penting sampai dekat stage nampak cantik kan. Jadi kat situ saya dah pegang duit sendiri tau. Saya sejujurnya macam saya nak orang kata saya bukan daripada family yang senang. Ayah saya memang tukang kebun dan ibu saya adalah tukang masak di kantin pelajar-pelajar orang berupaya di Bangi. Jadi daripada kecil pun saya memang ada satu sifat saya suka berniaga. Dekat sekolah pun saya dah start berniaga. Saya goreng sagun lah, apalah semua untuk tampung pembelajaran. Saya suka. Sebab bawah saya ada 2 orang adik-beradik. Dan saya pula, saya rasa saya tak tahu kenapa, daripada kecil saya ni suka fikirkan pasal adik-beradik. Saya suka. Kalau saya kata zaman saya belajar, saya belanja 70 sen. Besar dulu di mana? Saya membesar di mana? Dekat saya membesar di Balakong. Jadi ayah di Balakong? Ya. Kebun di mana? Kebun? Tukang kebun tu maksudnya dia kerja dekat satu kerajaan ni. Saya belajar di landscape macam tu lah. Jadinya bila saya belajar, ayah bagi duit 70 sen sekolah rendah. Saya guna macam saya guna 30 sen. 20 sen tu bila saya tunggu adik saya sampai lagi, 2 orang bawah tu saya akan bagi 20 sen sebab saya risau nak makan. Jadi dekat situ saya memang daripada situ saya asyik fikirkan macam saya tak nak adik-beradik saya susah. So daripada situ saya dah ada sifat suka macam mana nak cari duit lagi. Macam mana nak cari duit. So kawan-kawan petang-petang main bola apa benda semua, saya fikir macam mana aku nak cari duit ni. Saya buat aiskrim. Saya buat aiskrim ikat tu, petang-petang saya masuk dalam aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia tu. So ayah saya pula seorang yang kreatif. Dia memang, saya rasa saya banyak ikut tangan ayah. Dia memang suka buat benda-benda kreatif yang macam tak ada duit nak beli, kita buat. Jadi dekat situ dia buatkan saya satu meja daripada menggunakan pipe PVC tu dia buat jadi meja. So petang-petang saya akan bawa meja tu pergi dekat padang permainan, saya letak aiskrim, saya jual kat situ. So daripada suka-suka, at least macam saya rasa macam seronok. Daripada kecil sebenarnya saya dah ada darah nak berniaga tu, saya suka. So daripada situ saya dapat duit juga. Nak kira macam sebabkan susah, kita pula dihimpit dengan masalah-masalah macam ni. Bila kita susah, kita balik kampung, barang hilang kita kena. Kita pergi mana-mana, barang hilang kita kena. Jadi saya jadikan benda tu macam satu benda yang saya sangat tak suka. Even sampai sekarang, saya paling benci kalau orang fitnah kalau saya tak buat benda tu. Kalau saya buat, saya mengaku, saya minta maaf semua, saya buat. Tapi kalau kita tak buat, orang tuduh benda tu bagi satu impact yang sangat besar kat saya. Saya tak suka family saya kena tuduh, saya tengok mak saya kena tuduh ke siapa-siapa. So saya nak bangun, saya selalu ada perasaan macam aku tak boleh biar benda macam ni. So macam kita kena fikir apa lagi aku nak kena bawa family aku ni sampai kita naik tinggi orang hormat kita. Saya tak suka di level yang itu saja. Jadi daripada makeup, daripada saya buat makeup dekat UiTM tu, saya sambung di UiTM Shah Alam. Saya orang kata dah memang dunia makeup tu agaknya dah memang nak jadi saya punya core dalam bisnes. Saya masuk di UiTM Shah Alam. Saya berkawan sebab UiTM Shah Alam ramai model-model, ramai artis kat sana. So kebetulan student dalam kelas saya tu adalah seorang model. Jadi dekat situ beliau adalah waktu tu dia pergi casting. Dia minta tolong saya make up untuk iklan shampoo Dove, tak salah saya waktu tu lah dia minta tolong. So saya make up dia simple, dia pergi director kat sana suka make up tu. Dia cakap make up tu clean, dalam TV nampak cantik apa semua, dia nak jumpa saya. Dia nak offer saya buat ada satu drama lah waktu tu. Saya pergi, so dekat situ saya berkenalan dengan dia. Ada satu drama, dia nak minta saya buat make up effect. Saya suka make up effect, saya buat muka pecah lah, muka hantu apa semua saya suka. Jadi dekat situ dia offer, artis pertama sebenarnya saya sentuh muka dekat Malaysia ni adalah Jihan Musa. Jihan Musa? Waktu tu saya make up dia jadi hantu putih anak waktu tu. Dia lah saya kenal dia.
Jadi daripada situ, daripada Jihan tak ada orang kenal lagi. Dia nak pergi ABP, nak pergi AJL ke apa, saya make up dia suka-suka. So daripada kawan-kawan dia semua, saya berkenalan. Daripada dia pergi ke Zarazia. Dalam masa sama saya buat dalam course interior architecture tu, saya memang pandai design pakai komputer, so saya boleh. So dekat situ pula saya berkenalan dengan Kak Amy Mastura punya manager. Waktu tu saya buat design kad raya Kak Amy Mastura. Setiap tahun yang kalau ada sesama pendapat tu adalah design saya. Daripada buat kad raya sampailah saya make up dia. Sampai dia punya make up dia dah sakit apa semua, saya tolong dia. Dan saya dapat make up Kak Amy. Lepas tu dia beranak-beranak pergi Ukasha lah, pergi ada jumpa apa semua. Sampailah satu tahap saya dah buka kelas make up. Ramai student yang belajar, saya rasa student saya pun dah beribu juga. Ada student juga. Jadi saya buat kelas makeup, seramai student, kita share ilmu apa semua. Jadi dekat sini saya perasan satu benda, bila ada certain produk, maksudnya saya menggunakan produk-produk international, ada certain produk yang saya pakai tu, saya dah susah nak beli. Saya pergi sini dah habis, saya pergi sini habis, sini habis. Masalahnya yang habis tu hanyalah kod yang saya selalu guna, yang saya selalu share dengan student. Jadi ada satu kali tu saya pergi Sephora, dia punya promotor cakap, dia pun tak tahu kenapa bila produk ni sampai kod 2 ni mesti habis. Dia tak kenal saya lah mungkin. Saya cakap, ini kod yang aku selalu pakai. Jadi pergi tempat lain pun sama, kod ni mesti tak ada. Jadi saya rasa ada impact bila saya pakai, orang akan pakai produk tu. Jadi saya nampak dekat situ, macam memberi kesan pada memberi kesan. Maksudnya macam lepas tu sampailah produk-produk international ni memanggil saya, kalau ada barang tak boleh nak jual, dia suruh saya jual benda tu. Dia suruh saya demo pakai barang tu. Ini tak jalan, boleh tak tunjuk macam mana mau pakai. So saya macam, boleh lah. So panggil student-student apa semua, produk-produk tak laku tu saya jual lah. Ni cara pakai dia macam ni, cara sebenarnya boleh pakai, bukan tak laku. Maksudnya orang tak berani nak guna kala-kala tu. Jadi dekat situ saya nampak macam sampai bila aku asyik nak jual produk orang ni kan. Orang bayar kita tak mahal pun, sekali jemput macam tu 1,000 macam tu bagi demo makeup, dah balik. Yang dia jual lagi orang beratur beli barang dia kan. Ya, betul. Jadi saya fikir macam sampai bila aku nak macam ni. So saya pun bermula terfikir, tanya kawan-kawan apa semua, saya rasa saya kena ada produk sendiri. Okay, saya buat produk pertama saya buat foundation. Saya buat di kilang di Malaysia, saya ditipu. Sebenarnya orang kata perjalanan nak ada di tahap ni, saya memang saya ni pula benar, saya ada masalah. Saya biru. Macam mana saya nak cakap, saya susah nak belajar dari segi yang macam you all buat ni. Maksudnya saya susah nak pergi ke kelas. Saya tak tahu apa masalah saya. Saya rasa macam saya suka lagi rempuh dulu. Dia suka mencabar. Saya sedar sebenarnya kalau belajar macam ni, korang lagi cepat. Buat apa kau nak rempuh lagi banyak benda, sedangkan depan mata dah ada sifu yang sangat hebat. Kan? Jadi, ambil peluang yang cepat supaya korang pun boleh naik cepat. Macam saya lambat, saya slow sikit, saya rempuh, jatuh, tergolek, bangun, rempuh, bangun, naik. Tapi saya suka adventure tu sebab daripada pengalaman tu saya akan belajar. Saya dah tahu dah, ini tak boleh. Jadi kalau orang cerita pasal bisnes, dia buat ni, semua saya dah rasa. Jadi saya ditipu kilang Malaysia. Sebenarnya banyak kilang-kilang di Malaysia ni saya pergi sendiri, saya cari, saya Google pergi, dia ni cakap sini, saya pergi. Jadi daripada situ pula saya ni cerewet pasal produk. Saya tahu saya sebagai makeup artist, saya takkan rosakkan nama saya. Saya tahu produk yang bagus untuk artis pakai, untuk makeup artist pakai. Jadi saya takkan buat produk tu sekadar boleh. Saya memang cerewet. Nakkan satu foundation tu, saya akan pastikan saya ada 20 ataupun 30 sampel untuk dapat yang terbaik tu. Jadi dekat situ, kilang pertama saya ditipu. Saya nakkan foundation yang waterproof, yang bila berpeluh ke kena air ke, foundation tu tahan. Tapi saya ditipu, bila barang sampai, saya pula excited nak menjual. First keluar tu dah dekat hampir, sebab student saya ramai. Saya kata nak keluar produk, dia semua nak cuba. Jadi 1,000 botol pertama tu sampai je dekat HQ, saya main jual je, saya tak check pun. Saya check lah macam, colour dia macam ni, okey betul lah. Saya tak tahu pun nak jerus dengan air punya dia keluar. Dah seminggu lepas tu saya dapat feedback teruk. Ramai cakap macam foundation ni tak bagus, berpeluh keluar, kena air tanggal. Saya cakap iya ke? Sebab saya punya sampel yang kilang bagi, tak, saya compare balik. Rupanya memang tipu. Jadi bila saya jumpa kilang balik, dia cakap dia nak betulkan apa benda semua, didom. So saya dapat satu kesimpulan, banyak sampel-sampel kilang yang dekat Malaysia waktu itu. Sekarang ni saya tak tahu, mungkin dah banyak yang bagus. Sebenarnya dekat Malaysia tak ada lagi tahap foundation yang saya nakkan yang satu level dengan international product punya taste lah maksudnya. Jadi saya keluar, saya jumpa orang, tanya orang, belajar, tanya dekat mana ada. Semua saya pergi tengok kilang tu, saya pergi tengok tempat dia buat apa semua, sampailah sekarang. Jadi saya sangat cerewet nak buat produk, saya tahu kualiti produk tu. Jadi sampai sekarang saya rasa
untuk mendapatkan sesuatu produk yang bagus apa semua tu memang kita kena cari dekat mana. Bukannya semudah orang kata oh dia nak buat, boleh tukar stiker dah settle. Tak, bukan macam tu. Itulah. Macam mana? Saya dah relate.